Tak ada. Orang pemimpin haprak semua. Sebab tak pernah nak ambil tahu tentang masalah rakyat. Bila orang bising macam ni, kau nak sibuk pasal orang yang bising. Patut kau tengoklah kenapa dia bising. Patut kau tanyalah kenapa bising. Betul, sebab saya bukan bawa suara saya sendiri. Saya bawa suara ramai. Saya bawa suara ramai. So, sekejap lagi kita mulalah sembang-sembang kosong dulu. Salam Merdeka. Lupa saya nak kata Salam Merdeka. Sebenarnya saya nak bawa isu-isu ni lah sikit. Isu-isu tempatan. Isu-isu tempatan yang mana ada beberapa pengaduan ataupun saya fikir-fikir wajib untuk kita membela. Sebab kita orang Islam, orang bangsa Melayu, wajib kita untuk kita bela. Dekat sini juga saya nak tegur sikit lah pemimpin-pemimpin yang ada. Macam biasalah, saya apa lagi kita nak kena tegur pemimpin. Sebab apa? Sebab apabila rakyat terbiar, tiada pembelaan, wajib kita akan tengok siapa pemimpin tu dulu. Selepas kita mendengar masalah-masalah rakyat ni, masalah-masalah mereka, kemudian kita tengok apa feedback daripada pemimpin. Jadi sebab tu saya nak buat live malam ni. Lepas tu adalah cerita-cerita ataupun khabar-khabar sumbang daripada mereka-mereka yang di luar sana yang mengata saya memfitnah saya. Kat sini saya nak jelaskan biar semua orang tahu. Sebab benda ni, fitnah ni sampailah ke sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya dalam NGO dan sebagainya. Amatlah tidak baik. Jadi saya dah jelaskan kepada mereka dan wajib juga saya nak kena jelaskan dalam live. Sebab apa? Sebelum ni saya tegur mereka di dalam live secara terbuka, maka saya nak jelaskan juga di dalam live. Waalaikumsalam Muhammad Roslan. Long Burma apa cerita? Aduh, saya pasal Long Burma ni saya tak minat lah bro. Saya tak minat kalau nak cerita pasal Long Burma ni. Yelah, baru-baru ni saya dengar dia nak masuk politik tak apalah, lantak dia lah. Kan, banyak lagi kat sana tu ada lagi orang tua-tua yang boleh menasihati mereka ataupun menyelesaikan masalah mereka. So, saya nak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wan mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil alamin wa syukurillah wa ni'matullah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okay guys, saya sebenarnya nak ambil masa setengah jam saja untuk live sebab saya ada program lain ataupun perjumpaan lain dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang lain, sebab kita ada kerja sikit lah. Okay, jadi saya nak ambil masa setengah jam ni sebab saya nak terangkan ada satu isu. Isu dia tentang satu surau, pembelaan satu surau yang mana surau ini sudah pun terbiar, sebab di sebelah itu ada satu developer besar. Developer besar, YTL kalau tak silap saya. Developer besar. Jadi macam-macam perkara yang berlaku di surau itu. Tiada pembelaan di situ. Di surau tu, surau tu dah lama terpencil, tapi masih lagi ada orang kita yang duduk solat apa semua di situ. Tapi masih lagi dalam keadaan terpencil dan terbiar. Tiada pembelaan. Jadi kat sini kita mungkin kalau kita lihat daripada sudut kepimpinan, daripada sudut kepimpinan yang mana sebelum-sebelum ini pihak-pihak pemimpin di Parlimen Batu ni mungkinlah pernah berurusan dengan developer tersebut. Developer yang syarikat yang mempunyai syarikat ni adalah syarikat Mata Sepet. Kalau kita tahu ataupun sedia maklum, sebelum-sebelum ni tergempar dengan cerita tentang Tanah Raub. Ni lebih kurang, cerita dia lebih kurang lah guys. Cerita di Tanah Raub itu tanah haram. Yang ini tempat orang kita buat surau, tempat solat, tapi diganggu kacau oleh Mata Sepet ni, dengan pembangunan, dengan syarikat yang besar, kan? Jadi surau ini terbiar. Jadi kat sini di manakah pemimpin-pemimpin yang sepatutnya membela surau ini? Kan? Membela surau ini, ketengahkan isu-isu, menjaga kebajikan surau ini. Jadi pada malam ini saya buat live ini, jadi saya harap mereka-mereka yang memperjuangkan surau ini, kita sama-sama berjuang agar surau ini terus-menerus mendapat kebajikan dan terus-menerus terbela. Terbela daripada mereka-mereka yang gajah-gajah besar ni lah. Gajah-gajah Mata Sepet ni. Contohnya masalah-masalah yang berlaku apabila hujan lebat, banjir, melimpah, disebabkan punca daripada kontrak yang mereka lakukan di sebelah, melimpah keluar sampai ke surau dengan gangguan-gangguan samsing-samsing daripada bangsa lain pun ada.
Seolah-olah macam nak merobohkan. Ini cerita ni cerita macam politik sikit lah kan. Diorang ni buat cara-cara macam politik sikit lah. Cara diorang dengan samsingnya kan, cuba ganggu gugat, ganggu kacau. Penghuni surau situ, bukan penghuni lah, yang pergi ke surau itu, menghalang ke, sampai melimpah-limpahkan air kat situ, kotorkan tempat tu. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya tidak patut dibiarkan. Jadi pemimpin-pemimpin yang pernah berurusan dengan mereka, pemimpin-pemimpin di Parlimen Batu ni, mohon tolong turun dan tolong dengar apa rintihan rakyat di situ, apa rintihan mereka. Kita patut pertahankan surau ini. Kena turun berbincang dengan mereka, turun pergi mendapatkan jawapan daripada developer-developer tu. Itu yang sepatutnya pemimpin-pemimpin ni buat. Jadi apa yang kita dengar sebelum-sebelum ni, dah berbagai-bagai aduan dah telah pun dibuat, masih juga tiada apa-apa pembelaan terhadap surau ini. Inilah guys, kadang-kadang saya bukanlah, sebab itulah sebelum-sebelum ni saya ada cakap tentang soal pemimpin. Ramai orang yang tak puas hati dengan saya apabila saya tegur pemimpin secara terbuka. Now, sebab terlalu banyak cerita kalau melibatkan pemimpin ni di Parlimen Batu ni, banyak. Banyak. Sebenarnya kadang-kadang kalau saya tengok kawan-kawan saya yang public figure yang lain ni, dia orang banyak menerangkan tentang kesedaran rakyat tau. Tapi apabila saya fikir-fikir balik, sebenarnya dalam keadaan masa sekarang ni, rakyat dah celik mata. Sekarang ni bukan masa rakyat untuk sedar. Sekarang ni adalah masa pemimpin yang perlu sedar. Pemimpin sekarang ni yang perlu sedar. Asyik rakyat je nak kena sedar, bila pemimpin yang nak kena sedar ni? Rakyat dah sedia tahu, rakyat memerlukan bantuan, rakyat perlukan sokongan, rakyat perlukan penyelesaian. Daripada siapa? Daripada pemimpin, sebab kuasa politik tu. Jadi ini yang pemimpin ni kadang-kadang mereka ni, saya pun tak faham lah. Saya pun tak tahu permainan mereka ni. Waalaikumsalam Roy Pisang Berangan. Waalaikumsalam Ijam. Saya pun lama-lama semakin tak faham dengan keadaan pemimpin, yang mana pemimpin ini masih lagi duduk menceritakan hal kerusi mereka, hal kuasa mereka. Di Parlimen Batu khususnya. Banyak pergi merata-rata tempat, sampailah ke Slim, sampailah ke cawangan-cawangan lain, yang akhirnya surau yang terpencil kat sini ni, ya Allah, dah berapa lama dah tak pernah turun ke? Tak nak ambil tahu ke? Tak nak menyelesaikan ke? Kenapa kalau isu-isu cawangan lain, cawangan-cawangan yang menyokong, dia rela untuk menyelesaikan, tetapi isu di surau ni, kenapa mereka tak nak menyelesaikan? Jadi kadang-kadang kita, sebab tu rakyat ni memerhati. Kalau asyik cerita, kalau macam saya lah, saya sendiri kalau korang tahu, saya sendiri pun turun ke Padang, berjumpa dengan orang, berjumpa dengan mereka-mereka untuk sedarkan mereka, bagi knowledge kat mereka, bagi kesedaran tentang perjuangan Melayu. Kan tak habis-habis kalau kita rasa nak, kalau saya sendiri pun, kalau saya asyik duk cakap kita kesedaran rakyat saja, tapi akhirnya pemimpin tak sedar-sedar juga pun tak boleh juga kan. Jadi masa sekarang ini, apa yang saya nampak adalah bukan kesedaran rakyat lagi dah. Sekarang ni masa untuk kesedaran pemimpin. Sebab di Parlimen Batu ini, dah sekian lama kerusi bukanlah duduk pada kerusi orang Melayu. Kerusi masih duduk pada kerusi orang-orang bukan Melayu. Jadi macam mana kalau Melayu nak sokong Melayu, jika Melayu tak nak tolong Melayu? Jika Melayu tak nak menyelesaikan Melayu? Jika Melayu tak nak ambil berat tentang Melayu? Kan? Jadi inilah masalahnya. Sebab itu saya katakan, banyak kali saya kata, pemimpin sekarang, waktu sekarang ini perlulah sedar. Bukanlah masa rakyat lagi yang perlu sedar. Ni lagi satu ni saya nak cakap sikit tentang public figure seorang ni. Kan? Apa nama dia? Mei ni. Brother lah. Saya hormat dia lah pasal dia orang lama. Kan? Bukan apa, saya pun ada pandangan saya, betul lah. Jadi saya faham kalau cerita dia bawa tentang isu agama, tentang hukum, tentang tak boleh ni ismi dan sebagainya. Ni apa nama? Ni Azmin ni semburit ni. Kan? Itu soal agama. Saya faham. Jadi saya faham. Saya respect pendirian dia. Tapi kalau kita baca daripada sudut yang lain, daripada pihak yang lain, perkara ni kalau kita baca tentang penyatuan. Penyatuan, kita perlukan penyatuan yang kuat untuk kita tumbangkan PH ni. Kita mahukan kuasa politik Melayu. Itu pandangan saya lah. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang apabila kita bercakap ni, kadang-kadang mereka akan jadi terhasut dan berlaku berpecah belah lagi. Jadi keadaan sekarang ni adalah bukan kesedaran rakyat sekarang ni isu dia. Sekarang ni adalah kesedaran pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang perlu sedar. Pemimpin-pemimpin yang perlu ambil tahu. Contohnya macam tadilah yang saya cakap tentang isu surau ni.
Nanti tengok pada malam ni ataupun esok saya akan turun sendiri ke Padang, turun sendiri pergi tu, saya sendiri akan buat live kat situ. Jika ada rezeki lah, saya akan buat live di situ. Jadi saya nak tegur sikit pemimpin yang ada kat sini, sebab saya dengar kawasan itu adalah kawasan timbalan ketua bahagian. Minta tolong kepada timbalan ketua bahagian Cawangan Sentul Pasar. Tolong ambil berat pasal perkara ni. Kerana kita yang di bawah ini, anak-anak muda yang di bawah ini, banyak menjedarkan anak-anak muda tentang kuasa politik Melayu. Sekarang ni, kawasan itu adalah di bawah cawangan orang Melayu. Jadi di situ adalah cawangan timbalan ketua bahagian. Jadi saya minta merayu kepada timbalan ketua bahagian, turun ke Padang, ambil tahu sikit. Cari jalan penyelesaian bagaimana. Sebab apa yang saya tahu sebelum ini, dia ambil berat. Tapi sekarang dia biar. Dia biar. Sebab apa? Ini yang kita nak tahu ni sebab apa? Sebab kadang-kadang masa sekarang ni, zaman sekarang ni berpolitik ni, kau tak sokong aku pulau kau. Kau tak sokong aku tak bagi kau. Ni zaman sekarang ni politik. Saya tak tahu perjuangan macam mana yang dia orang bawa. Sedangkan dulu, kalau Rasulullah berpolitik, Rasulullah berjalan, berjuang, dia berpolitik sehingga kan Khalid Al-Walid pun masuk Islam. Umar Al-Khattab pun masuk Islam. Dengan musuh pun dia pergi salam. Jadi saya tak tahu ni orang-orang yang zaman sekarang ni punya pemimpin ni. Kau tak sokong aku tak bagi kau. Ini dia. Ini yang saya cakap sebelum-sebelum ni. Kan? Kena tukar. Kalau tak nak tukar baik, tolong tukar perangai tu. Tukar perangai. Timbalan ketua bahagian, tolong tukar perangai. Sebab kita kat bawah ni akar umbi ni keluar buat kerja. Tanpa korang. Tanpa UMNO. Bukan maksud saya tanpa korang punya kekuatan. Sebab macam-macam halan korang ni. Kan? Dah mula fitnah. Dah mula cakap saya ni bukan-bukan. Jadi saya harap timbalan ketua bahagian tolong ambil tahu apa yang berlaku di cawangan anda. Ataupun berhampiran cawangan anda. Tolong selesaikan masalah ini. Tentang kuasa politik yang anda ada, gunakanlah kuasa politik itu sebaik-baiknya. Bertemulah dengan developer tu, tolong respect sikit. Orang kita, orang Melayu, orang Islam kat situ. Ini soal surau. Soal ibadah. Soal kita, tempat kita beribadat. Kita kena pertahankan. Inilah masalah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni. Sibuk dengan nak atur. Mentang-mentang pemilihan dah semakin dekat. Sibuk nak atur kekuatan sini, atur kekuatan. Tapi rakyat ni kat bawah ni, sampai nak solat pun dah kena kacau dengan mata sepet. Ini macam mana ni? Tempat nak solat pun dah kena kacau dengan mata sepet. Ini yang masalah ni. Ini yang masalah. Mereka bila bercakap dengan kita, kita hanya mampu mendengar dan membawa suara mereka. Tapi kita nak bantu apa kuasa politik yang kita ada. Kita kena pegang pada kuasa politik yang anda ada. Wahai timbalan ketua bahagian. Boleh ubah ke persepsi pemimpin sekarang jangan. Diorang lebih takut hilang jawatan. Ini yang menjadikan masalah. Mereka takut hilang jawatan. Baik. Takut hilang jawatan. Tak apa. Janji perangai mau ubah. Perangai mesti mau ubah. Daripada tak ambil tahu, tolong ambil tahu. Daripada tak pernah turun, tolong turun. Ambil tahu tentang masalah rakyat. Kita nakkan sokongan orang-orang Melayu terhadap perjuangan UMNO semula. Saya bukan cakap soal pemimpin. Kita keluar, kita bagi kesedaran, kita bagi pendedahan tentang perjuangan. Kita tak sebut tentang pemimpin, kita sebut tentang UMNO. Kita bawa nama UMNO. Jadi yang di atas ni, di peringkat atas ni tolonglah faham. Takkan benda-benda macam ni pun, aduan dah dibuat berbanyak-banyak kali pun takkan ada perubahan. Susahlah macam ni. Sebab itu kita orang muda mahukan perubahan. Perubahan tu kena ubahlah sikap tu kalau tak nak hilang jawatan. Betul-betul lah buat, janganlah kekalkan jawatan dan perangai pun macam tu. Sampai bila pun takkan ada perubahan. Kata nak menarik minat anak-anak muda, kata nak menarik minat orang Melayu terhadap perjuangan UMNO. Tapi diri sendiri macam tu, tak boleh lah. Kan? Di kepimpinan, di tahap kepimpinan ni, dia ada ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naik ketua bahagian. Ni tiga-tiga orang penting ni. Mana pergi pun saya tak tahu. Kan? Di kawasan situ bukan kawasan ketua bahagian, di kawasan timbalan ketua bahagian. Kan? Saya tak nak sebut nama lah.
Kan? Timbalan ketua bahagian, tolong turun dan selesaikan masalah ini. Waalaikumsalam, Alif Muhammad. Ni mesti kes surau kat Sentul Pasar jang. Betul. Kes surau di Sentul Pasar. Kan? Cawangan Sentul Pasar itu adalah cawangan timbalan ketua bahagian. Macam mana cerita di dalam tempat sendiri ni? Di dalam tempat sendiri, di dalam cawangan sendiri, tak ada pembelaan. Ni apa cerita ni? Apa cerita ni? Jadi tolong, timbalan ketua bahagian, saya tak nak cakap banyak pasal masa pun tak ada, saya ada isu kedua. Tolong timbalan ketua bahagian, tolong ambil berat, tolong prihatin kepada masalah-masalah penting sebegini. Ini masalah serius ni, tempat beribadat ni. Tentang agama bangsa. Sebab perjuangan kita abata. Betul. Jadi ini soal perjuangan A ni. Kalau disebut dalam perlembagaan, perkara 3. Perkara 3 dan 3-1. 3 bracket 1. Tolong timbalan ketua bahagian. Sebagai orang yang pegang kepada perlembagaan, orang yang memperjuangkan Parti UMNO, tolong turun memperjuangkan orang Melayu, orang Islam ni. Okay, baik guys. Jadi itu isu yang pertama. Isu yang kedua. Isu yang kedua ni saya nak beritahu lah. Mereka-mereka yang duduk pada bahagian batu ni lah. Mereka-mereka yang duduk di bahagian batu ni, tolong dengar baik-baik. Saya dah tak nak cakap ulang-ulang dah lepas ni. Kalau sebelum ni saya bercakap tentang pemimpin di batu ni, saya tak pernah dibayar oleh sesiapa. Saya bukan dibayar oleh sesiapa untuk buat live ni. Tak ada. Walhal saya berjuang, pergi jumpa anak-anak muda, buat penyatuan ni semua, mengeluarkan duit poket sendiri. Saya tak minta duit UMNO, saya tak minta duit sesiapa pun. Malah agenda-agenda yang saya dah atur di dalam NGO ni, saya ketepikan duit gaji saya sendiri. Untuk saya nak bantu orang susah. Tak ada sesiapa pun yang biaya saya, tak ada sesiapa pun yang bayar saya seperti diwar-warkan oleh pihak mereka di bahagian batu ni. Saya nak bagi tahu. Biar jelas, at least benda ni rekod, ada bukti. Saya tidak dibayar oleh sesiapa. Terpulanglah lepas ni kalau nak cakap apa pun. Saya tak ada urusan dengan ketua bahagian, saya tak ada urusan dengan timbalan ketua bahagian, saya tak ada berurusan dengan naib ketua bahagian, saya tak pernah ada urusan apa-apa pun dengan bahagian batu. Tak ada. Kita berjuang sebab atas nama UMNO. Bukan nama korang sebagai pemimpin, tak ada. Korang pemimpin haprak semua. Sebab tak pernah nak ambil tahu tentang masalah rakyat. Bila orang bising macam ni, kau nak sibuk pasal orang ni bising. Patut kau tengoklah kenapa dia bising. Patut kau mau tanyalah kenapa bising. Betul, sebab saya bukan bawa suara saya sendiri. Saya bawa suara ramai. Bukan suara saya sendiri. Suara ramai. Malah ada juga yang kutu-kutu lain ni. Kan? Ada kutu-kutu lain lah. Kan? Di pihak mereka ni konon sembang besar. Sembang itu pampung-pampung. Datang lah. Saya tak ada masalah lah. Kan? Tapi saya bercakap bukan soal isu pemimpin. Saya bercakap soal UMNO. Kita memperjuangkan UMNO. Kita menyedarkan, meyakinkan orang kembalikan semula maruah parti. Bukannya kita nak sembang cerita tentang saya dibayar ke, saya hentam orang tu, saya dibayar. Apa punya mentaliti ni? Ini yang masalah. 10 minit lagi guys, saya kena gerak. 10 minit pukul 11. Malam ni nampak Ujang marah. Betul tu Nur Syazlini. Agak marah sikit lah. Sebab apa? Sebab benda ni mempengaruhi kawan-kawan kita. Kita tak nak orang ingat kita ni masyuk. Masyuk sebab kena bayar. Tak. Saya bukan dibayar oleh sesiapa pun. Tak ada siapa pun bayar saya pun. Saya bukan orang yang menjual perjuangan. Saya bukan orang yang menjual bangsa. Cerita tentang penyatuan, cerita rakyat yang sedar, rakyat itu ini, pam, lalas sekali pergi jual. Naik jumpa orang ni, minta projek, waktu masuk poket sendiri. Tak ada. Saya bukan macam tu. Saya bukan macam tu. Walhal siapa yang duduk dalam NGO, saya dah bagi tahu dah dalam NGO. Janganlah kau berharapkan apabila duduk dalam NGO ni, kau nak kaya.
Kau duduk dalam NGO ni, kau jangan harap kau nak ada duit poket. Kita kena berjuang, bantu orang susah. Itu yes. Dan saya juga ada gunakan kelebihan-kelebihan kita di luar, kan? Sebab kita bawa atas nama NGO. Cuma sekarang ni NGO ni je tak lulus. Saya pun tak tahu sebab apa. Dah masuk minggu ketiga. Sebab dia orang ada cakap, sorry guys, saya isap ukur sikit. Dia orang ada cakap, Ujang tu dia buat NGO takkan bergerak tanpa kita. Best punya ayat tu. Lepas tu fitnah pula saya. Kata saya dibayar. Saya ni menjadi tunggangan orang. Lepas tu ada dengar cerita pula, saya dibayar oleh timbalan ketua bahagian. Ni saya hendak hentam timbalan ketua bahagian pula. Saya hendak hentam timbalan ketua bahagian pula. Apa tu kau nak cakap siapa pula yang bayar saya? Hentam orang kat parlimen hentam. Inilah dia masalah-masalah yang ada, guys. Tapi saya anggap benda ni sebagai ujian lah. Ujian. Nak kata marah gila-gila tu tak adalah. Cuma bila sampai kat telinga ni, kita jelaskan kat orang. Kita jelaskan kat orang semula apa dia kan. Saya tidak dibayar oleh sesiapa pun. Belum sampai masanya untuk saya nak bergerak duduk dalam sistem ni, kan. Tak ada, dah cukup lah. Allah dah bagi kita rezeki, alhamdulillah, kan. Dah cukup lah. Tapi saya ni pergi atas sebab apa? Sebab saya nak berjuang, nak bantu orang susah. Tapi kita kena gunakan kuasa politik. Itu je pun. Sebab dah terlalu banyak isu-isu, terlalu banyak masalah rakyat yang susah. Waalaikumsalam Abang Kamarul. Gopeng clear. Muafakat nasional terbaik. Sekarang ni fokus kita adalah kepada PRU 14. PRU 15. Penyatuan itu penting. Penyatuan itu penting, guys. Orang Melayu tidak boleh berpecah. Ada pula orang yang mesej saya, lupa saya dah cakap. Tak perlulah, saya nak kena tunjuk IC ke? Ada ke pula orang cakap saya ni macam Lone Tiger? Ilaha illallah. Aduh. Kasih taruh bos, kau taruh apa? Tak adalah, saya agak terkilan lah sebab benda yang sensitif. Sebab apa? Waalaikumsalam Abang Ali Gurgak. Sebab apa? Isu surau ni sangatlah sensitif, guys. Isu surau ni sangatlah sensitif. Harap Ujang mental kuat. Teruskan perjuangan. Jarang ada penyokong UMNO berani kutuk pemimpin sendiri. Percayalah. Nur Syazlini, saya bukanlah sebab saya sengaja ada-adakan cerita. Sebab saya ada cerita. Kalau saya ni tak puas hati dengan pemimpin, bukan sekarang. Daripada dulu lagi. Daripada tahun 2012, 2011 lagi. 2010 lagi. Tapi saya malah nak ambil pot. Sebab apa? Sebab saya dah ada kerja saya dah. Cuma sekarang ini, sebab dah banyak sangat berlaku berpecah belah orang Melayu ni, sampaikan isu masjid pun dipolitikkan, sampaikan penduduk Seri Perak dimaki hamun oleh pemimpin, sampaikan orang Melayu jadi berpaling tadah kepada parti kunyit. Saya keluar. Kali ni kita keluar. Tempat saya tu sampai persatuan penduduk pun dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab politik. Dan saya ni bukanlah tiba-tiba saya nak buat live dan terus saya nak bising. Tidak. Saya berjumpa dengan mereka. Saya bercakap dengan mereka daripada mula UMNO kalah. Daripada start mula UMNO kalah, saya dah mula buka mata, buka telinga, memerhati. Kalau di bahagian tu pemimpin satu je yang saya rasa boleh. Tak lain tak bukan ketua pemuda bahagian Batu. Itu saja yang saya nampak dia. Yang saya nampak dia tu sebagai pemimpin. Dengan perjuangan dia. Dengan keluar duit poket dia sendiri. Tak pilih bulu. Walaupun saya duk hentam-hentam ni, bila dia datang kat mesyuarat cawangan tempat saya ni, tetap gak ada salam, dia senyum. Jang, dia cakap macam tu. Alamak, tersentuh saya macam ni punya pemimpin. Walhal saya ni dah kenal, dia dah tahu perjuangan dia dulu lagi. Kalau ramai orang UMNO macam Ujang, esok saya isi orang UMNO.
Nur Syazlini, inilah masanya sekarang ni lah. Kita nak kena galakkan ramai lagi untuk join UMNO. Saya ni pun ada masalah lagi ni. Masalah tentang cawangan. Sebab kadang-kadang orang sibuk pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Saya pun tak tahu sebab apa. Dah dekat sebulan. Sebab anak-anak muda yang nak join UMNO ni tersekat. Dia terbantut, tersekat. Jadi ini kadang-kadang bila kita ni usaha, cuba kalau korang lah, korang usaha tau nak menyedarkan orang. Bukan senang tau tak. Kau nak meyakinkan orang, kau nak convince orang tentang perjuangan ni, lagi-lagi orang tengah marah dengan pemimpin ni, terpalit UMNO ni, macam mana kau orang punya susah tau kau orang nak yakinkan orang tu. Apabila orang tu dah yakin, dah nak join, nak duduk dengan kita di dalam UMNO, tiba-tiba pula punya susah pula nak masuk UMNO. Yang tu sibuk, yang ni sibuk, sana sibuk, yang ni sibuk. Susahlah macam ni. Susah. Anak-anak muda sekarang ni yang nak kena harapkan. Pelapis-pelapis kita ni, sebab tu saya kata banyak kali, kita ni bukan fikir masa kita sekarang ni tau. Kita kena fikir 2-3 generasi yang akan datang. Contohlah sekarang ni saya umur 37 tahun. Lagi 20 tahun, sekarang ni surat-surat dah sampai tau dekat Rakyat Flat Seri Negeri Sembilan, flat 4 tingkat, siapa yang tahu. Flat Seri Negeri Sembilan ni dah sampai oleh developer besar tau, developer mata sepet ni, bangsa sepet ni. Lagi 20 tahun, dia orang akan bagi pampasan dan dia orang akan adakan flat low cost. Tak tahu kat mana, hujung-hujung Tanjung sana, pinggir-pinggir bandar sana, untuk orang Melayu pula duduk. Dekat sini, dia orang akan naikkan kondo-kondo mewah. Siapa yang mampu beli? Bangsa dia orang yang mampu beli. Sedikit demi sedikit, bangsa dia orang ratah tempat kita orang Melayu. Mana kita orang Melayu yang akan pergi? Inilah pemimpin-pemimpin sekarang ni yang saya kata nak kena sedar. Pemimpin-pemimpin yang waktu ini yang perlu sedar. Asyik-asyik cerita rakyat yang kena sedar. Rakyat je kena sedar. Contohnya macam tadilah yang saya cerita. Dekat 20-30 orang anak-anak muda ni yang dah sedar punya susah kita nak yakinkan diorang ni. Sampai tegang-tegang urat cakap dengan diorang ni. Sampai pening-pening kepala, tahan mengantuk 3-4 pagi baru balik. Baru diorang nak duduk dengan kita, dah mula pula orang tu sibuk, orang ni sibuk, nak masuk pun susah. Jadi ini yang saya pun tak faham lah. Kadang-kadang tahap kita sabar ni ada kan. Kadang-kadang kejap lagi boleh hilang sabar. Bila hilang sabar nanti jadi masalah lain. Kan? Kita masih hormat kawan-kawan kita lagi. Kan? Cuma tak tahulah kawan-kawan kita ni mungkin dia fikir ke lain ke. Dia tengok kita ni macam, itulah macam sebelum-sebelum ni yang saya buat live. Saya kata kehadiran saya ni seperti ancaman bagi mereka. Susah sangat. Sekarang ni lah masa untuk pemimpin kena sedar. Kalau kita tak fikir sekarang ni 2-3 generasi yang akan datang, tengoklah isu surau tu. Kalau kita tak utamakan sekarang ni anak-anak muda, pelapis-pelapis sekarang ni yang untuk naik sertai UMNO, siapa lagi? Siapa lagi yang akan membela pada 2-3 generasi yang akan datang nanti? Yang nak membela orang Melayu ni. Waktu tu kita ni lagi 20 tahun, dah 57 tahun nak dekat pencen dah. Dah tua, dah tak larat dah kot kan. Boleh lepak kedai kopi, minum sembang-sembang boleh lah. Sudah lama kelamaan pelapis pun dah tak ada. Siapa yang nak memperjuangkan bangsa Melayu ni? Sebab itulah saya kata pemimpin yang waktu sekarang ni yang perlu sedar. Dah perlu sedar. Perlu bangkit dan perlu bangun daripada khayalan kuasa. Khayalan pocket money. Khayalan duit ni semua ni. Kena sedar. Saya tak nak timbul isu-isu lain tau. Isu-isu knowledge tentang perjuangan, isu-isu knowledge tentang UMNO kan. Saya tak nak sentuh soal tu sebab kejap lagi kawan-kawan juga yang terasa banyak. Inilah jadi masalah ini. Sebab dia orang tak open benda ni. Tak open minded. Orang politik biasalah kan. Depan lain, belakang lain. Depan bijak semut pun tak mati. Belakang, pang. Ini masalah. Tahap kesabaran kita ada. Kita ni sebab kita sayangkan anak bangsa. Kita sayangkan bangsa kita. Kita fikir 2-3 generasi yang akan datang. Bukan kita fikir masa kita. Masa kita sekarang ni alhamdulillah rezeki dah ada. Betul? Kita dah ada kerja yang okey, dah stabil. Kan? Sebab tu saya banyak cakap dengan kawan-kawan saya ahli politik ni. Saya bukan nak kejar duit.
Saya bukan nak kejar kekayaan. Saya tak heran pun mereka-mereka yang kaya raya ni. Sebab kita dah ada kita punya cari makan. Kita dah ada kita punya rezeki dalam kehidupan. Dah stabil. Jadi kita nak timbulkan isu tentang kekayaan, tentang duit saya ni konon dibayar itu ini ni. Sudahlah, boleh jalan lah korang punya pemikiran fitnah ni. Tak sikit pun tidak melunturkan semangat kita ni. Hello, anak muda hard head. Alung Banggali. Hard head ni dia pejuang Danau Kota, Uptown Danau Kota. Ni gangster ni, orang ganas. Saya pun takut dengan dia. So guys, saya ada masa lagi 5 minit. So korang ambil persiapan macam mana guys? PRU dah semakin dekat. PRU 15 dah semakin dekat. Jadi saya berharap sangatlah. Saya berharap sangat keputusan kepimpinan yang tertinggi, kita rapatkan saf dalam muafakat nasional ni. Tak kira lah Perikatan Nasional join kita ke, Bersatu join kita ke, janji orang Melayu bersatu dan pegang kuasa politik Melayu. Tumbangkan Pakatan Hancing dan Dapik ni. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan saya. So saya harap isu yang pertama tadi, Timbalan Ketua Bahagian UMNO, tolong ambil perhatian, ambil penting. Ini adalah di tempat anda, di cawangan anda, di dalam cawangan anda. Tolong ambil berat dan tolong ambil tahu. Sebelum macam-macam cerita nanti saya akan buat. Macam-macam cerita nanti saya akan buat live. Nanti kan macam-macam lagi cerita yang datang pada saya. Jadi sebelum apa-apa tolong. Bukan nak ugut tidak, tetapi ini realiti. Ini realiti yang anda sebagai pemimpin perlu ambil berat, perlu ambil tahu. Minta tolong Timbalan Ketua Bahagian, Naib Ketua Bahagian, tolong ambil berat, tolong ambil tahu. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi bersama dengan saya. Kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Salam Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.